Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada 74 akan membentangkan topik pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Okey, nama saya Nadia binti Rizan dan ahli kumpulan saya iaitu Farah Fatihah binti Nazmi, Humairah binti Muhammad Rasidi dan Khairunisha binti Fauzi. Ini adalah satu topik yang kami akan bentangkan sebentar lagi, iaitu yang pertama perpaduan matlamat yang diidamkan, dan yang kedua kesepaduan iaitu tahap dicapai, yang ketiga penyatu paduan iaitu proses yang diusaha, dan yang keempat kesimpulan. Okey, kita mulakan dengan pendahuluan kehidupan kepelbagaian. Kepelbagaian adalah salah satu ciri penerimaan kesepaduan di Malaysia. Kepelbagaian diakui di dalam syariat Islam dan merupakan sunnatullah yang mesti diuruskan dengan bijaksana supaya menjadi faktor kekuatan dan keharmonian di antara masyarakat. So, seperti mana dalam Islam pun ada menyuruh kita supaya sentiasa bersatu padu. Dan kehidupan Islam menganjurkan umatnya menerima perbezaan agama dan etnik sebagai lumrah. Allah SWT juga mencipta manusia dengan dua jantina iaitu lelaki dan wanita. Ini adalah kerana supaya wujud unsur perbezaan lah, agar manusia sedar bahawa setiap apa yang diciptakan mempunyai manfaat tersendiri dan hidup perlulah bergantung di antara satu sama lain. Jadi kita diajar supaya sentiasa menghormati makhluk Allah dan tidak sombong. Dan begitulah keadaan di negara kita sekarang, iaitu walaupun ia merupakan negara Islam, tidak semestinya hanya perlu kita menghormati orang Islam sahaja, tetapi hendaklah bersikap adil dan hormat menghormati sesama individu, tidak kira siapa dia, apa agamanya dan apa bangsanya. Di dalam surah An-Nahl ayat 1 dan 5 pun ada menyatakan tentang perpaduan ni. Okey. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Di sini makna kata ayat ini menyatakan bahawa kepada orang-orang beriman seperti para rasul dan para penyampai mengenai Islam, tunjuklah agama Allah ni sebagai agama Islam yang berhikmah dalam apa jua keadaan, seperti mana menunjukkan jalan yang lurus dengan cara yang bijaksana dan sopan santun. Okey, apa makna jalan yang lurus ni? Kita tengok ayat seterusnya. Dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Okey, di sini bermaksud apabila kita sedang belajar atau mengajar atau tak kiralah ketika bersemak atau bergurau atau apa sahaja yang melibatkan aktiviti seharian kita bersama masyarakat, berbicaralah dengan budi pekerti apabila kita ingin menunjukkan jalan yang lurus itu kepada seseorang atau individu terbabit. Dalam menasihati pun, nasihatilah dengan berlemah lembut dan halus agar dapat menjauhkan diri mereka atau diri kita daripada keburukan atau perbalahan jika ada perbezaan pendapat. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 1 dan 5. Kita ni hanyalah menyampaikan sahaja dan laksanakan apa yang kita nak sampai tu dengan betul lah. Dengan itu kita dapat mewujudkan keharmonian dalam kehidupan bersosial sesama masyarakat dan juga bangsa. Dan ini menyebabkan keadaan tu menjadi baiklah antara masyarakat kita ketika kita bersosial. Kita masuk kepada fasa-fasa dalam hubungan etnik di Malaysia. Terdapat 3 era ataupun 3 fasa. Yang pertama adalah era konflik, iaitu daripada 1945 hingga 1960. Pada ketika ini, era ini baru sahaja tamat Perang Dunia Kedua dan kehidupan rakyat amat sukar dan bermasalah kerana terdapat pelbagai isu lah yang timbul, seperti terdapat konflik Cina dan Melayu dan berlaku rusuhan yang diisytihar darurat sehinggalah Julai 1960. Dan mengenai isytihar darurat itu berlaku salah faham menyebabkan pekerja-pekerja ladang melakukan rusuhan dan terkorban. Pada ketika ini, British tolong meredakan ketegangan tersebut. Disebabkan itulah banyak etika dan adat daripada mereka wujud. Era yang kedua adalah era stabil tapi tegang. Ianya bermula daripada 1960 hingga 1970. Pada era ini melahirkan pembentukan Malaysia, iaitu pergabungan antara Sabah dan Sarawak dengan Malaysia. Dan pada 1964 berlaku rusuhan di antara kaum Cina dan Melayu lagi, tetapi di Singapura. Dan disebabkan rusuhan ini menyebabkan perpisahan antara Malaysia dan Singapura pada 3 Ogos 1965. Peristiwa 13 Mei pun terjadi pada era ini. Seperti yang kita tahulah, peristiwa 13 Mei ni amatlah popular di kalangan masyarakat di negara kita ni, sebab ia merupakan antara rusuhan yang besar lah di negara kita, iaitu rusuhan di Kuala Lumpur oleh kaum-kaum di Malaysia ini selepas pilihan raya. Dan pada ketika itu amatlah tegang. Sebab apa? Kerana etnik Melayu tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi mereka yang tidak stabil. So, kerajaan memainkan peranan dengan tepatlah kerana dia dapat menangani rusuhan itu dan mengambil langkah mengadakan majlis perundingan rakyat dan membentuk jabatan perpaduan
dan dasar ekonomi baru atau dikenali sebagai DEB. Rukun negara juga dibentuk agar tidak mengulangi lagi peristiwa seperti itu. Era yang ketiga ialah era kesepaduan sosial, iaitu daripada 1971 hinggalah kini. Okey, pada era ini 40 tahun keamanan dan kestabilan terlaksana. Tetapi harapan untuk perpaduan tu tetap ada. Sebab apa? Kita di Malaysia ni belum lagi dapat mencapai perpaduan. Konflik di Malaysia ni masih wujud tapi masih dalam keadaan yang dapat dikawal. Dan ketika era ni lah masyarakat Malaysia semakin matang dalam menangani konflik yang timbul di negara ini, seperti kata-kata Malaysian prefer tongue wagging to perang wielding, yang bermaksud rakyat Malaysia ni lebih rela bertikam lidah daripada berperang, kerana mereka tahu bahawa peperangan ni akan menyebabkan situasi ataupun keadaan di Malaysia berubah lah. Kita masuk topik yang pertama, perpaduan matlamat yang diidamkan. Apa maksud perpaduan ni? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan berasal daripada kata akar padu, iaitu yang bererti bergantung, bersatu, bercampur untuk menjadi satu, kukuh dan utuh, bermuafakat dan berunding dengan bersungguh-sungguh. So, perpaduan merupakan matlamat yang diinginkan oleh negara seperti di Malaysia lah. Perpaduan adalah asas kepada pembinaan negara melalui kerjasama setiap lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan negara yang aman dan sosial. Ianya menjadi matlamat yang diidamkan dan sentiasa diusahakan di Malaysia melalui proses pengamalan konsep Unity in Diversity. So, Unity and Diversity itu bermaksud perpaduan dalam kepelbagaian. Perpaduan dalam pelbagaian ni apa sebenarnya? Ia sebenarnya membawa tentang konsep perpaduan di negara kita dengan menerima kepelbagaian ketika menjalani kehidupan seharian kita. Even kepelbagaian ni memberi cabaran di Malaysia, tetapi ianya boleh menjadi asbab kepada pemuafakatan di antara masyarakat kita jika kita lihat melalui sudut yang positif. So, walaupun kepelbagaian ni menyebabkan muncul perbezaan pendapat dari sudut agama, adat, bangsa dan lain-lain, perpaduan ni tetap dapat dipupuk jika masyarakat sentiasa menerima pendapat masing-masing walaupun berbeza kaum. Disebabkan inilah negara akan berada dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Terdapat 2 detik di dalam perpaduan dalam kepelbagaian ni. Yang pertama adalah detik perpaduan. Detik perpaduan adalah keadaan di mana masyarakat di sesuatu tempat melaksanakan aktiviti atau pergaulan yang memerlukan penglibatan orang ramai bagi menjayakan kehidupan seharian dan menghidupkan suasana di tempat tersebut. Sebagai contoh, aktiviti bergotong royong. Aktiviti ni dilakukan bertujuan untuk saling bantu-membantu walaupun berbeza agama, budaya dan bangsa. Ianya dapat memantapkan kesepadan sosial di kalangan masyarakat setempat. Okey, apabila aktiviti seperti ini dijalankan, menyebabkan hubungan masyarakat semakin akrab dan dapat membina perasaan kasih sayang kerana sudah mengenali dan berkongsi masalah apabila sudah rapat. Secara tidak langsung, selain daripada bantu-bantu dalam aktiviti masyarakat, ianya dapat juga bersosial bersama rakan-rakan tanpa mengira bangsa. Contoh, membersihkan kawasan perumahan dan majlis perkahwinan. Ianya dilakukan tanpa meminta balasan, iaitu ikhlas. Selain daripada aktiviti bergotong royong, agihan bantuan ketika bencana juga dapat melahirkan detik perpaduan. Seperti di Malaysia, pemberi bantuan terdiri bukan sahaja daripada kaum Melayu tetapi malah daripada kaum lain juga. Di sini, tiada isu yang timbul kerana bantuan diberikan bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak berkemampuan untuk memenuhi aspek keperluan harian. Maka lahirnya detik perpaduan di samping memupuk akhlak dan sikap prihatin di antara satu sama lain. So, jelaslah bahawa agihan bantuan ketika bencana ni memberi manfaat kepada kita. Selain daripada penerima menerima bantuan dan selain pemberi mendapat kegembiraan ketika memberi bantuan, mereka juga dapat mengeratkan hubungan sesama masyarakat tanpa mengira bangsa. Kita pergi kepada detik yang kedua, iaitu detik perbezaan. Detik perbezaan adalah suatu keadaan di mana berlaku perbezaan di antara masyarakat. Kewujudan daripada pelbagai agama dan bangsa tu menyebab lahirnya budaya dan kaum yang berbeza dan adat yang berbeza lah kerana mereka mengikut latar belakang atau tamadun masing-masing. Etika dan kepercayaan yang berbeza juga menjadikan negara multicultural ni mempunyai cabaran seperti perbezaan pendapat. Walau bagaimanapun, perbezaan ini juga dapat membangunkan negara yang
harmoni jika masyarakat mampu bersepadu dan menerima budaya masing-masing seperti di Malaysia. Contohnya ketika sambutan hari perayaan, di negara kita terdapat pelbagai perayaan yang disambut berdasarkan etnik yang berbeza di sini dan tiada spekulasi yang timbul ketika perayaan perbezaan kaum diadakan. Jika dilihat dari segi menyambut hari perayaan, ciri detik perbezaan jelas dan ketara kerana pelbagai perayaan disambut di kalangan masyarakat kita di Malaysia pada hari ini. Namun, perbezaan ini bukanlah satu halangan untuk masyarakat Malaysia bersatu padu. Malah dapat membentuk perpaduan kerana sikap saling kunjung-mengunjung apabila perayaan dilakukan walaupun berbeza etnik dan adat. Sikap keterbukaan antara satu sama lain menjadikan sambutan perayaan dapat disambut oleh mana-mana individu seperti Hari Raya Aidilfitri, dan ia dapat disambut oleh bangsa Cina dan India tanpa ada halangan kerana hidup bermasyarakat amat digalakkan bagi memupuk semangat bersatu padu dan mengekalkan kesejahteraan negara. Mereka juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai agama dan bangsa yang lain dan dapat menambah ilmu di dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fatihah Binti Nasmi akan menerangkan mengenai kesepaduan tahap dicapai. Terdapat 3 perkara utama yang akan dibincangkan, iaitu kesepaduan nasional, kesepaduan sosial dan etos nasional. Kesepaduan nasional ialah keadaan di mana penyatuan kelompok yang mempunyai perbezaan dalam latar belakang sosial dan kebudayaan. Melalui kesepaduan nasional ini akan memupuk masyarakat untuk cinta akan negara dan sedar mereka perlu berusaha menghadapi cabaran bagi melindungi negara. Kesepaduan nasional ini dapat dipupuk oleh masyarakat ketika mereka bekerjasama dalam sesebuah perkara. Terdapat beberapa kesan dari kesepaduan nasional ini, antaranya ialah negara akan menjadi aman, stabil dan makmur. Yang kedua ialah membantu melancarkan dan menstabilkan ekonomi negara. Kesepaduan nasional di Malaysia boleh dilihat dalam bentuk perpaduan dalam kesatuan, unity in uniform. Perpaduan dalam kesatuan ini boleh digambarkan melalui ucapan atau ungkapan seperti Satu Malaysia dan Malaysia Truly Asia. Perpaduan telah bekerjasama dengan Institut Kajian Etnik dalam membangunkan Indeks Perpaduan Nasional IPNS pada 2018. Ia adalah berdasarkan kepada 3 konsep teras, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Selain itu, ia juga terbina daripada pengukuran hubung kait 7 konstruk, iaitu hubungan sosial sentas etnik, tahap keetnikan, batas etnik, takbir urus dan pembangunan, etos bangsa, kesepaduan sosial dan detik perpaduan. Yang kedua ialah kesepaduan sosial dan defisit sosial. Kesepaduan sosial membawa maksud keadaan, hubungan atau suasana masyarakat yang bersatu padu serta hidup dalam keadaan yang baik dan harmoni, biarpun mempunyai perbezaan dari beberapa aspek seperti budaya dan agama. Selain itu, kesepaduan sosial dapat difahamkan juga sebagai masyarakat berbilang etnik yang hidup dalam keadaan yang aman dan makmur, sejahtera dan berasaskan kepada interaktif, aktif dan positif. Kesepaduan sosial ini adalah dilihat dari segi sikap ramah mesra sesama masyarakat dalam hubungan seharian dan bertingkah laku dengan bersopan santun biarpun berbeza kepercayaan. Terdapat 3 elemen dalam kesepaduan nasional, iaitu sumber bahan atau dana sosial yang dikongsi bersama, social capital, keterangkuman sosial, social inclusion dan keupayaan meningkat kelas sosial, social mobility. Defisit sosial pula membawa maksud kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan yang berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Terdapat beberapa isu dan cabaran yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat yang berkait dengan masalah perpaduan. Oleh itu, terdapat 10 isu dan cabaran yang diletakkan di bawah defisit sosial, iaitu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang, generasi, gender, politik federalism, ruang bandar desa dan media. Bahagian yang ketiga ialah etos nasional.
terdapat banyak perbahasan yang membincangkan mengenai konsep etos. Ahli falsafah Greek juga banyak menulis mengenai konsep etos, antaranya ialah Plutarch. Beliau menekankan bahawa etos ialah sebuah bentuk pembangunan diri seseorang individu atau etos diri sendiri dan ia merupakan prasyarat asas untuk kepimpinan. Lalu, ia akan menjelma sebagai sikap dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Weber yang merupakan sosiologi juga menggunakan konsep etos di dalam karyanya. Beliau membincangkan mengenai kepercayaan agama dari pertapaan Protestanisme dan berpandangan bahawa ia akan membentuk suatu etos. Weber ini juga menjelaskan konsep etos sebagai satu semangat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma masyarakat di dalam sistem ekonomi yang tertentu. Beliau juga mengatakan bahawa konsep etos ini tidak sama seperti struktur organisasi dan ia lebih merujuk mengenai pemikiran seseorang dan ia akan tergambar melalui kelakuan dalam sistem bermasyarakat. Konsep etos nasional telah dipopularkan oleh beberapa sarjana seperti Majid Al-Hajj. Menurut Majid Al-Hajj, beliau menganggap bahawa etos nasional adalah bahagian utama hak kolektif budaya dan beliau juga menganggap bahawa setiap kumpulan mempunyai autonomi tersendiri untuk memilih jenis etos nasional yang diperlukan oleh mereka kerana ia adalah untuk mengekalkan ingatan kolektif dan membantu mereka untuk membangunkan identiti kumpulan itu sendiri. Terdapat 4 dimensi utama yang dibina untuk mengukur tingkat keamatan etos nasional belia Malaysia, iaitu nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti. Oleh hal yang demikian, etos nasional ini dapat menjadi pusat dalam mencapai matlamat perpaduan negara dan integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira binti Muhammad Rasidi dan saya akan membentangkan subtopik yang ketiga, iaitu penyatu paduan, proses diusaha. Terdapat 2 poin di bawah subtopik ini. Yang pertama ialah etnik, iaitu tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik. Yang kedua ialah alat penyatu paduan, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan penyatu paduan? Penyatu paduan bermaksud usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Penyatu paduan amat penting bagi memastikan keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia. Kita pergi dahulu ke poin yang pertama, iaitu etnik, tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan etnik? Etnik bermaksud kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, makanan dan sebagainya. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya dan demografi. Etnik juga bermaksud sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Antara contoh etnik yang terdapat di Malaysia ialah Baba dan Nyonya, Iban, Bajau dan lain-lain lagi. Dengan adanya pelbagai etnik di Malaysia, jelaslah bahawa penyatu paduan amat penting bagi memastikan setiap rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman damai walaupun berbeza bahasa, adat, budaya dan sebagainya. Setiap etnik di Malaysia mempunyai tahap keetnikan masing-masing. Sebagai contoh, orang Melayu dan India sangat sensitif jika agama mereka tidak diperakui, diterima dan dihormati oleh kaum-kaum lain. Berbeza dengan kaum Cina, di mana perkiraan budaya, agama dan tradisi hidup tidak dijadikan teras utama dalam pembentukan kumpulan. Mereka lebih mementingkan penguasaan bahasa Mandarin. Kita perlu memahami perbezaan dan perkongsian aspek-aspek keetnikan
yang wujud di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bahasa, budaya, agama dan tradisi hidup. Walaupun terdapat perbezaan pada setiap etnik, ianya tidak memisahkan kita sebagai rakyat Malaysia. Inilah kesan penyatu paduan yang dapat dilihat pada hari ini. Setiap etnik di Malaysia juga mempunyai batas etnik. Melayu, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak, Cina dan India membina batas kumpulan mereka berdasarkan bahasa, budaya, agama dan tradisi hidup. Tetapi, jika dibandingkan setiap kumpulan etnik ini, teras pembentukan kumpulan ini didapati berbeza antara satu sama lain. Jadi, kita perlu memperakui, menerima dan menghormati perbezaan bahasa, budaya, agama dan tradisi hidup kerana setiap etnik berpegang dengan teras pembentukan berkumpulan yang berbeza. Semakin nipis batas etnik, semakin mudah terbentuknya interaksi antara warga dan akan meningkatkan kesepaduan sosial dalam masyarakat. Dengan wujudnya penyatu paduan, rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman damai walaupun setiap etnik mempunyai bahasa, budaya, agama dan tradisi hidup yang berbeza antara satu sama lain. Yang terakhir ialah hubungan sosial rentas etnik. Hubungan sosial antara pelbagai etnik di Malaysia menjadi intipati penting dalam menjamin kesepaduan sosial dalam masyarakat. Hubungan etnik pelbagai kaum di Malaysia adalah bersifat dinamik dan baik. Amalan sosial rentas etnik pada peringkat akar umbi merupakan faktor yang begitu signifikan dalam pembentukan dan pengukuhan kesepaduan sosial di Malaysia serta suatu jaminan kestabilan negara yang berterusan. Antara contoh hubungan sosial rentas etnik yang dapat diamalkan oleh rakyat Malaysia ialah orang Melayu berbual-bual dengan orang India, orang Cina menziarahi jiran mereka yang berbangsa Melayu, Melayu, Cina dan India makan bersama-sama di tempat kerja dan lain-lain lagi. Amalan-amalan ini dapat meningkatkan lagi penyatu paduan antara rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Okey, nama saya Khairunisha binti Fauzi. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk alatan penyatu paduan, tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Setiap penyatu paduan yang dilakukan dalam sesebuah negara semestinya perlu mempunyai cara tersendiri atau dikenali sebagai alatan khas yang mampu menyatukan pelbagai kaum yang di bawah satu negara. Kita sendiri tahu bahawa Malaysia ini mempunyai pelbagai masyarakat yang berbeza etnik, bangsa, agama, latar belakang dan lain-lain lagi. Jadi, di Malaysia juga mempunyai masyarakat utama yang dikenali sebagai Melayu, Cina dan India di mana terdapat di semenanjung Malaysia, manakala masyarakat yang berbeza etnik ini juga ada di Sabah dan Sarawak, iaitu Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain lagi. Jika penyatu paduan dapat dilakukan kepada berlainan bangsa malah berlainan etnik ini, sudah pasti akan ada satu rahsia atau senjata yang mampu mewujudkan suasana penyatu paduan tersebut. Ia juga dikenali sebagai alatan penyatu paduan. Kita sendiri mengetahui bahawa wujudnya proses penyatu paduan ini bermula daripada perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Okey, alatan dapat didefinisikan sebagai benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau bantuan sokongan. Contohnya macam kita nak buat suatu perkara tu, kita perlukan bantuan daripada alatan supaya kerja yang dilakukan tu menjadi cepat, mudah dan sempurna. Manakala penyatu paduan atau reconciliation bermaksud proses menyatu padukan sekelompok masyarakat di dalam sebuah negara. Ia juga dikenali sebagai satu langkah yang diteruskan dengan usaha lapisan masyarakat sejak dari zaman dahulu lagi, zaman sebelum merdeka lagi, hingga dilaksanakan pada masa kini. Kesepaduan, perpaduan ni dah dilakukan sejak dulu lagi. Penyatu paduan ni juga masih diteruskan pada masa kini. Walaupun negara sudah mencapai perpaduan dan kesepaduan, proses dan pembaharuan
penyatu paduan tidak akan terhenti selagi mana ada kepelbagaian yang sering terhasil oleh masyarakat-masyarakat yang wujud di negara Malaysia ini. Selagi itu, penyatu paduan akan diteruskan sebab kita tahu setiap hari akan ada kepelbagaian baru yang muncul dan selagi itulah proses penyatu paduan ini akan sentiasa berlaku. Kumpulan-kumpulan perbezaan etnik dan adab kaum yang terdapat di Malaysia ini telah bersatu padu melalui alatan penyatu paduan ini yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri, di mana setiap pembentukan semestinya ada cara atau alatan tersendiri, termasuklah penyatu paduan yang saya cakapkan sebentar tadi. So, alatan kesepaduan ini dibentuk melalui tapak integrasi yang berasaskan tawar-menawar, bargaining, perundingan, negotiation dan pengantaraan ialah mediation. Kerangka ini dikenali sebagai formula BNM. Merupakan alatan khas ataupun alatan utama dalam pembentukan penyatu paduan dan menjadi landasan utama kepadanya, malah menjadi satu prinsip dan proses ikhtiar yang perlu didasari dalam penyatu paduan. Sebenarnya formula BNM ni telah dikenakan dalam proses kesepaduan, tapi untuk membentuk penyatu paduan ini juga ia menggunakan alatan tersebut, dikenali sebagai formula BNM itulah, tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Seterusnya ialah formula BNM ataupun bargaining, negotiation and mediation. Apa itu formula BNM? Formula BNM ini terdiri daripada 3 prinsip penting yang terdapat dalam tapak integrasi iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Formula ini sering dikaitkan dengan penyatu paduan kerana tanpa sedar kita sebagai masyarakat dan rakyat yang tinggal di Malaysia sentiasa menggunakan formula atau kaedah ini dalam pelbagai keadaan semasa, sama ada dalam aktiviti kehidupan harian maupun interaksi sosial sesama manusia. So kita ni menceburi diri ataupun kita ni terlibat dalam tapak integrasi ni sama ada sedar ataupun tak sedar sebenarnya, sebab kadang-kadang itu kita ada buat je proses tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan, tapi cuma kita tak anggap benda tu formal, dia boleh jadi informal tanpa kita sedar. Seterusnya, formula BNM ini sebagai alatan penyatu paduan di bawah pembentukan tapak integrasi di mana ia mampu memberikan bantuan dalam prinsip etika dan peradaban yang berlaku di negara ini. Hal ini kerana pihak kerajaan yakin bahawa formula yang diperkenalkan ini mampu menjamin perpaduan dan kesepaduan masyarakat di Malaysia. Sebab kita sering jumpa dan kita sering berkomunikasi ataupun ada interaksi dengan masyarakat-masyarakat yang lain. So that's why pihak kerajaan menggunakan formula BNM untuk mewujudkan penyatu paduan yang berlaku di Malaysia. So apa itu tawar-menawar? Tawar-menawar ialah sesuatu yang akan diperolehi atau seolah-olah aktiviti berunding mengenai syarat pembelian, perjanjian atau kontrak. Jadi kita sering dengar tawar-menawar ini selalu berlaku semasa proses jual beli di mana pembeli ini akan cuba untuk untuk tawarkan harga yang lebih murah kepada penjual yang jual barang tersebut. Jika kedua-duanya setuju dengan tawar harga tersebut, maka terjadilah proses penjualan beli di mana pembeli itu mampu memikat hati ataupun mampu memberikan tawar-menawar harga yang lebih murah dan dipersetujui bersama. So, seterusnya perundingan. Perundingan yang melibatkan proses dialog antara dua atau lebih orang atau pihak di mana konflik telah timbul. Secara umumnya didorong oleh fakta bahawa pihak-pihak yang terlibat mempunyai kepentingan bersama dan yang lain dalam penentangan. So perundingan ni selalunya berlaku dalam konflik lah. Contoh macam timbul apa-apa konflik ataupun masalah yang berlaku, akan ada seorang yang akan cuba negotiation, akan cuba buat perundingan supaya dapat diselesaikan konflik tersebut dengan serta-merta. Sebab dengan adanya negotiation ni, masalah tu boleh diselesaikan dengan bersama-sama. Sebab perundingan tu penting sebenarnya. Okay? Perundingan tu penting untuk selesaikan masalah tersebut lah. Sebab kita kalau tak ada siapa atau kalau tak ada salah seorang yang buat negotiation tersebut, masalah tu akan selesai.
Sama macam kita yang hidup dalam pelbagai masyarakat yang kita tak tahu apa yang mereka fikirkan, apa perasaan mereka. Jadi kita try untuk bercakap melalui negotiation ataupun perundingan yang berlaku. Seterusnya ialah pengantaraan. Pengantaraan ni ialah mediation atau mediation. Ia menjadi orang tengah yang mempunyai beberapa kegunaan. Ia boleh untuk memberi syafaat kepada seseorang untuk campur tangan supaya dua atau lebih pihak mencapai persetujuan atau untuk sampai ke tengah-tengah sesuatu. So, seringkasnya pengantaraan ni lebih kurang macam perundingan lah. Akan ada orang tengah. Akan ada orang tengah. Jadi, orang tengah ni lah akan selesaikan masalah yang berlaku. Sebab kita tahu yang akan ada dua pihak yang bermasam muka ataupun mengalami konflik. Jadi, orang tengah ni akan cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, bagi pendapat lah kepada kedua-dua orang yang menghadapi konflik ini. Seterusnya ialah tapak integrasi. Sedikit latar belakang mengenai tapak integrasi ini ialah kegunaan tapak integrasi yang dilaksanakan oleh kita UKM atau dikenali sebagai Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia oleh JPNIN, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, adalah untuk diterapkan dalam usaha melakar pelan perpaduan negara. Tapak integrasi ini digunakan bagi mentafsir semula konsep perpaduan di Malaysia. Tapak integrasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu ruang sosial yang mengandungi dua komponen iaitu abstrak dan fizikal. Ruang yang dikatakan merangkumi ruang pertemuan untuk mencadangkan pelbagai idea, pandangan, cadangan, reka bentuk fizikal dan seni bina. Dua contoh yang boleh dikaitkan dengan tapak integrasi ialah majlis perkahwinan dan kedai mamak. So first, contoh yang pertama iaitu majlis perkahwinan merupakan salah satu pusat himpunan sosial masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan semua lapisan kumpulan etnik. So kita sedar yang bila ada je majlis perkahwinan akan muncul ataupun akan dihadiri pelbagai masyarakat majmuk termasuklah Cina, India, Kerajaan Dusun, Bajau dan lain-lain lagi. Bermulanya majlis perkahwinan tersebut sehingga berakhir dengan gotong royong yang dilakukan bersama masyarakat, sudah pasti akan terbinanya tapak integrasi antara masyarakat tersebut kerana berlakunya kerjasama dalam kalangan penduduk, perumahan dan perkampungan bagi menjayakan majlis perkahwinan tersebut. Jadi, untuk menjayakan majlis perkahwinan, mestilah kita akan ada bantuan ataupun gotong royong daripada masyarakat-masyarakat yang hadir. Jadi, dari situlah tapak integrasi itu akan muncul di mana kita bekerjasama dan sentiasa bantu-membantulah untuk menjayakan majlis perkahwinan tersebut. Tapak integrasi ini berlaku disebabkan kerjasama yang harmoni telah dilakukan sejak awal lagi bersama masyarakat yang hadir yang berlainan agama serta bangsa. Contoh kedua iaitu kedai mamak. Okey, kenapa kedai mamak? Kedai mamak ini telah menjadikan punca tapak integrasi boleh terbentuk dan menjadi ruang sebahagian rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan kelas. Okey, tapak integrasi dapat dibentuk kerana masyarakat Malaysia sangat gemar menghabiskan masa bersama dan memilih kedai mamak sebagai ruang santai. Iaitu ruang santai mereka seperti meluangkan masa dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dan agama itu. Berada di kedai mamak bersama rakan-rakan lain tanpa mengira bangsa dan agama ini untuk mengisi masa lapang merupakan pilihan individu itu sendiri tanpa paksaan orang lain. So, diorang nak menghabiskan masa ataupun kata-kata nak berjumpa lah dengan rakan-rakan di kedai mamak. Jadi, itu pilihan mereka sendiri. Dan kita selalu tengok kedai mamak ni selalu penuh dengan pelbagai masyarakat lah. Okay? Ini membuktikan bahawa ia adalah ruang kepada tapak integrasi yang dipilih oleh orang ramai kerana memberi peluang kepada masyarakat untuk memerhati kepelbagaian yang wujud di Malaysia dengan pelbagai pandangan. Jadi setiap masyarakat dan setiap orang itu ada pelbagai pandangan mereka sendiri. Dalam memupuk kesepaduan atau penyatu paduan sosial, sudah pasti mekanisme yang digunakan ialah tapak integrasi yang berprinsipkan kepada tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Ia juga dikenali sebagai alatan penyatu paduan.
Antara bentuk dasar yang digunakan bagi kewujudan tapak integrasi ini ialah acara sukan, festival budaya, perayaan, agama, seni muzik dan budaya daripada berlainan etnik dan adab yang ditunjukkan oleh kaum-kaum yang berbeza di negara ini. Jadi tapak integrasi ini bukan sahaja boleh dilakukan dalam majlis perkahwinan ataupun kedai mamak, ia juga boleh dilakukan dalam pelbagai acara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Tapak integrasi yang diasaskan oleh tawar-menawar, perundingan dan mediation ataupun pengantaraan boleh didapati melalui teras utama Indeks Perpaduan Nasional 2018 yang dikeluarkan sendiri oleh pihak kerajaan dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pihak kerajaan yang memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan konsep kesepaduan dan meningkatkan konsep kesepaduan daripada perpaduan, malah ingin mencapai konsep penyatu paduan telah mengeluarkan pelbagai penyelidikan termasuklah penyediaan tapak-tapak integrasi dalam keamanan masyarakat seperti program yang wajib diadakan di setiap kawasan perumahan iaitu kawasan rukun tetangga. Perkara ini berlaku disebabkan bermulanya fasa perpaduan, kemudian fasa kesepaduan dan seterusnya ke fasa penyatu paduan. Sebab itulah wujudnya tapak integrasi tersebut untuk laksanakan proses penyatu paduan. Kesepaduan dan penyatu paduan ini boleh berlaku disebabkan persetujuan bersama antara pemimpin dan rakyat dalam pelbagai hak yang berkaitan dengan kepelbagaian masyarakat. Sudah semestinya pencapaian penyatu paduan ini telah berlaku disebabkan alatan seperti tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Melalui alatan penyatu paduan ini, ia mampu membentuk usaha yang akan terus-menerus bantu mencari penyelesaian masalah defisit sosial yang dihadapi oleh negara ini dengan membina tapak integrasi dalam semua lapisan kaum dan masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dipertanggungjawabkan untuk meneruskan usaha penyatu paduan dengan menggunakan formula BNM melalui pembinaan tapak integrasi bagi memudahkan bebanan dalam masalah defisit sosial. Oleh itu, alatan penyatu paduan ini sangatlah berguna untuk mewujudkan kelestarian dalam masyarakat yang berbeza bangsa dan agama di negara Malaysia ini. Kesimpulan yang dapat dilakukan melalui tajuk 4 ini iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia ialah perpaduan yang berjaya merupakan salah satu matlamat yang sangat diidamkan oleh semua orang. Negara majmuk seperti Malaysia masih belum mencapai perpaduan yang diidamkan, tetapi masih diusahakan oleh pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak kerajaan sehingga kini. Ini menunjukkan bahawa di negara kita, perpaduan sesama kaum masih lagi mempunyai ketegangan pada keadaan yang tertentu, namun masih berada dalam keadaan yang stabil. Kesepaduan nasional akan membentuk dan memupuk rasa cinta akan negara dan sedar mereka perlu berusaha menghadapi cabaran bagi melindungi negara ini. Melalui tajuk 4 ini juga kita akan mengetahui maksud kesepaduan nasional, defisit sosial dan juga etos nasional. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan setiap etnik berbeza antara satu sama lain. Dengan adanya penyatu paduan, kita dapat bersatu sebagai rakyat Malaysia dan hidup aman damai walaupun berbeza etnik. Penyatu paduan ini boleh dilakukan melalui bantuan alatan penyatu paduan. Malaysia mampu menghasilkan rakyat yang saling memahami antara satu sama lain dan menerima pendapat yang berlainan walaupun berbeza latar belakang. Walaupun tajuk 4 ini hanya fokus pada kesepaduan nasional, namun kita juga dapat mengetahui apa itu perpaduan dan penyatu paduan. Jadi ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.